mempelajari sebuah kitab yang itu bernilai dan berharga, yang diberi judul Al-Jauharul Mauhub. Permata jauhar tu permata mauhub yang dianugerahkan. Permata yang dianugerahkan oleh Allah. Mauhub yang diberikan oleh Allah Ta'ala, dan memperingatkan kepada hati-hati yang lalai. Kitab ini merupakan terjemahan dan juga syarah kepada kitab Lubabul Hadis karangan Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala. Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman Ibn Abi Bakar As-Sayuti rahimahullahu ta'ala meninggal dunia pada tahun 911 Hijriah. Kitab beliau yang bernama Matnu Lubabil Hadis telah disyarahkan oleh Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani dan diberi judul Al-Jauharul Mauhub. Pada malam ni insya-Allah kita masuk tajuk baru. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain amin. Al-babu at-tasi'u wal 'ishruna fi fadilatir ramyi. Ini bab yang ke-29 pada menyatakan kelebihan melontar anak panah. Ramyu ni mana? Memanah lah. Memanah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail. Wa a'iddu itu fi'il amr. A'adda yu'iddu. A'id. A'idda a'idda a'iddu. Fi'il amr merujuk kepada jamak. Maksudnya dan bersedialah oleh kamu. Mana hendaklah kamu bersedia. Satu perintah. Lahum bagi mereka itu, yakni bagi seteru kamu, iaitu musuh kamu. Mastata'tum akan barang yang kuasa kamu. Wa'iddu aidu ni sekuasa-kuasa mengikut kemampuan kamu. Min quwwatin daripada kekuatan. Wa min ribatil khaili dan menambatkan kuda. Ribat tu makna diikat. Mana dilatih kuda ni. Dan menambatkan kuda dan mentafsirkan Nabi SAW akan kuat itu dengan melontar anak panah. Jadi quwwah itu ditafsirkan ataupun dihuraikan menerusi hadis Nabi SAW yang dimaksudkan quwwah ialah melontar anak panah. Melontar anak panah. Seperti riwayat daripada Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu an berkata ia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal ia di atas mimbar. Jadi hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim bahawa Uqbah bin Amir radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala mimbari yaqulu wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu. Diulang sebanyak 3 kali. Jadi aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar mentafsirkan firman Allah Taala, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, dan menyebut ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu ala innal quwwata ar-ramyu, dan bersedialah oleh kamu
bagi satru atau musuh kamu akan barang yang kuasa kamu dengan kuah. Apa makna kuah itu? Ketahuilah oleh kamu. Ala. Ala tu makna ketahuilah bahawasanya kuah itu ar-ramyu, melontar. Ketahuilah, ala innal quwwata ar-ramyu. Yang kedua, ala innal quwwata ar-ramyu. Diulang-ulangkan akan dia 3 kali. Jadi Nabi SAW telah mengulangkan sebanyak 3 kali. Jadi berdasarkan riwayat ini, al-quwwah memberi masuk ar-ramyu. Manakala ulama-ulama yang lain mentafsirkan kalimah al-quwwah ini, al-quwwah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 60 ini, para alim ulama mentafsirkan bahawa al-quwwah ini merupakan syiar kepada Islam. Orang Islam ada quwwah. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, min quwwatin, dan semua keadaan. Dan mesti sebuah negara Islam merekrutkan orang Islam ni mesti ada quwwah. Mestilah quwwah. Contohnya, biasa kita dengar orang berdoa yang diajar oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalibati daini wa qahrir rijal. Hadis yang sahih. Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya jangan meninggalkan doa ini, Allahumma inni a'udzubika. Kalau seorang, Allahumma inni a'udzubika. Kalau ramai, Allahumma inna na'udzubika. Ada saya dengar dia tukar depannya Allahumma inna, dah tu a'udzubika. Tak betul. Allahumma inna na'u. A'u tu mana saya, na'u tu ialah kami. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau daripada minal hammi, daripada duka cita, wal hazan, iaitu kesedihan. Dan aku berlindung dengan Engkau, ya Allah, daripada lemah dan juga malas. Dan aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, minal jubni, pengecut, wal bukhul, iaitu kedekut. Wa a'udzubika, dan aku berlindung bika dengan Engkau, ya Allah, min ghalibatid daini, daripada hutang yang membebankan, wa qahri rijal, dan dikuasai oleh orang yang berkuasa. Qahri mana dipaksa oleh orang yang kuasa. Contohnya kalau berhutang ni, kena alung kejar kita habis. Berhutang dengan alung, berhutang dengan ceti dan sebagainya. Ini wa qahri rijal. Maka berdasarkan hadis ini dihuraikan oleh ulama menerusi ayat Quran dalam surah Anfal ayat 60 bahawa sesungguhnya Nabi SAW mengajarkan kita berlindunglah daripada segala bentuk kedhaifan, berbentuk lemah. Contohnya dha'ful iradah, lemah semangat. Lemah semangat ni dengan apa? Bil hammi, murung, temengok, sedih, memanjang. Ni orang Islam tak ada begitu. Wa'iddu mastata'tum. Tak ada nak sedih-sedih, tak ada nak murung-murung. Orang Islam tak ada bersifat itu. Berdasarkan juga hadis ini yang ditafsirkan oleh ulama menerusi ayat yang telah kita baca, wadha'ful intaj, lemah dari sudut pengeluaran kita. Produk kita ni lemah. Orang Islam produk dia lemah. Sekarang kempen beli barang orang Islam bukan nak kita boykot, iaitu supaya ada quwwah begitu. Supaya ekonomi orang Islam quwwah. Supaya nampak quwwah orang Islam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita dha'ful intaj, pengeluaran produk orang Islam tidak bermutu, tapi produk orang Islam mesti berkualiti
Nabi SAW mengajarkan kepada kita, berlindunglah kepada Allah, jangan kamu bersifat lemah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan kamu rasa terhina. Wala tahzanu, dan jangan kamu rasa sedih. Wa antumul a'lau, sesungguhnya kamu wahai orang beriman tinggi, dengan syarat in kuntum mu'minin. Kalau kita orang beriman tinggi. Ini dia ajar manusia hadis Nabi SAW. Dha'ful intaj, lemah pengeluaran produk kita ni, bil ajzi, Allah lemah belaka. Kejap cuti MC, kejap cuti. Lama orang pun malas nak ambil pekerja orang Islam, ambil Bangla, ambil apa nama, bangsa-bangsa lain. Jarang cuti. Ambil orang kita orang Islam, cuti sebenarnya. Cuti je. Anak demam dia cuti. Anak sesama dia cuti. Minta maaf dia kata, hari ini saya cuti. Saya MC. Anak demam. Besok anak pula terselioh kaki. Besok macam-macam. Bini demam. Semua. Datuk meninggal. Pak Long sakit. Macam-macam. Habis produk orang Islam. Produk habis. Itu sebab tidak bermutu. Islam tidak begitu. Berdoalah kamu kepada Allah supaya kamu kuat. Wa'iddu mastata'tum, supaya kamu gagah perkasa, sihat, begitu. Tak lemah. Dan juga dha'fu. Intas ni al-kasal, pemalas. Malas. Itu cuma cerita Piramli, tangan pun pemalas tu. Bukan tak nak kerja, berbunyi-bunyi gitu. Ini nak menunjukkan cerita Piramli ni pemalas. Pemalas. Islam tidak begitu. Islam mesti quwwah. Wa dha'ful jib wal mal, iaitu lemahnya dalam poket dan lemahnya kita ni di sudut harta. Orang Islam tak ada harta macam mana? Kalau Islam ekonomi dia lemah macam mana nak disanjung tinggi? Mudah diperkotak-katikkan. Oleh sebab itu kita perlu orang Islam ni tidak lemah di sudut al-jib wal mal. Oleh sebab itu berdoa pada Allah minal jubni wal bukhl. Tidak jadi orang yang pengecut, mesti ada jati diri, tidak jadi orang yang bakhil, dan sentiasa ianya menginfakkan harta. Berdasarkan ayat Quran ini, ulama menyatakan inilah peranan kita memahami fiqhul takwin nama dia. Fiqh ni macam-macam, fiqhul waqi', fiqh reality, fiqhul awlawiyat, keutamaan. Macam-macam nama. Fiqhul iklim, mengikut keadaan iklim negara. Fiqhul ibadah, fiqhul haji, fiqhul daulah, macam mana nama fiqh. Berdasarkan firman Allah ini, ulama menyatakan inilah dinamakan fiqhut takwin. Fiqhut takwin, at-takwin, iaitu fiqh pembentukan masyarakat. Berdasarkan ayat ini, maka ulama menyatakan inilah dinamakan fiqhut takwin nama dia. Fiqh pembentukan orang Islam supaya dipandang mulia. Dan menerusi hadis tadi mengajarkan kita supaya berlindung kepada Allah daripada dha'ful izzati wal karamah. Berlindung daripada lemahnya gah dan juga kemuliaan. Apa dia? Disebabkan bidain, disebabkan hutang. Walaupun kita rasa, tapi kalau disebabkan hutang habis. Tergadai. Hutang, kalau kena hutang, jadi lemah dia. Maka Islam mengajarkan kita min quwwah. Orang Islam tak berhutang. Orang Islam tidak digagahi oleh mana-mana kuasa. Tetapi orang Islam yang berkuasa. Ini ayat Quran yang kita baca dalam surah Al-Anfal dan ditafsirkan ulama menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan al-quwwah tadi. Al-quwwah min quwwah tadi. Dan ulama juga menghuraikan berdasarkan firman Allah Taala ini, iaitu wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if.
Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang beriman lagi gagah perkasa adalah terlebih baik dan terlebih dicintai di sisi Allah daripada orang yang beriman lemah je, tak berbayang habis wa Islam. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bila berjalan, dia bukan berjalan dia berjalan naik pakai tongkat ni bukan pakai tongkat. Memang Rasulullah pakai tongkat. Dalam kitab kita ni ada 5 sebab tongkat ini dimuliakan oleh Allah. Bukan pakai tongkat nak menunjukkan bahawa kita lemah. Pegang tongkat kerana itu adalah senjata. Menunjukkan izzah. Bukan pakai tongkat jalan kita. Islam tak begitu. Ustaz, pakai tongkat lah. Sakit lutut. Dah, anak pakai tongkat bukan kerana sakit lutut. Begitu. Jangan pakai sebam ke jubah. Ini sunnah Nabi saya tongkat. Itu tak betul. Dalam ni ada cerita buat tongkat dalam kitab kita ni. Kelebihan tongkat ada 5 kelebihan tongkat yang disebut dalam kitab kita. Bukan kelebihan tongkat tu nak menunjukkan lemahnya, tetapi menunjukkan izzah. Menunjukkan izzah. Ini ayat Quran yang mana dihuraikan menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Oleh sebab itulah ayat Quran ini mengajarkan kepada iaitu perlu ada syiar. Syiar dari sudut mana? Iaitu kekuatan. Kekuatan dari sudut mana? Kekuatan ini yang pertama quwwatul aqidah. Min quwwah. Bersedia sedialah kamu sekaliannya min quwwah. Quwwah apa? Quwwatul aqidah. Kalau akidah tak kuat, dia tak berani berjuang. Akidah tidak kuat, Allah tidak akan memberi pertolongan sebab tidak bermunajat kepada Allah. Maka quwwah termasuk ulama kata quwwah al-aqidah, quwwah quwwatul iman, iaitu kekuatan iman. Itu quwwah. Min quwwah juga berdasarkan ayat ini ulama kata quwwatul wahdah wal irtibat, iaitu kekuatan di sudut ni orang Islam ni lepas tu ada wahdat, kesatuan. Orang Islam ni jangan berpecah. Orang Islam min quwwah, quwwah orang Islam ni bersatu padu. Min quwwah, maka quwwah itu quwwatul wahdah wal irtibat namanya. Kekuatan kerjasama dan jaringan yang kuat sesama orang Islam. Barulah ada kekuatan, barulah orang rasa takut. Kalau orang Islam semua pakat bersatu, gerun orang kafir. Mereka akan sedaya upaya nak memecahkan umat Islam. Tapi kita orang Islam, Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Mesti ada quwwatul wahdah wa quwwatul irtibat nama dia. Quwwatul irtibat. Inilah dinamakan quwwah tadi, syiar bagi Islam. Dan ulama menyatakan lagi, quwwah inilah syiar dalam Islam. Quwwah dari sudut mana? Quwwah fi kulli zurub wal ahwal. Kuat, ada kekuatan semua keadaan dan suasana. Semua keadaan. Dari sudut pendidikannya, orang Islam quwwah. Dari sudut perubatannya, orang Islam quwwah. Nampak ni? Dari sudut ekonominya, orang Islam quwwah. Kalau faham ayat ni, orang Islam memang bersinar sebagaimana di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut apapun, mereka ini kehadapan. Bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pergi berhijrah walaupun ditahan. Suhaib Ar-Rumi ambillah harta. Pergi berhijrah tapi dia quwwah. Pergi ke Madinah tetap dia pandai berniaga, berjaya. Contohnya Sayyidina Uthman radhiyallahu an, quwwah sampai ke Madinah menggunakan kekayaan yang ada, membeli telaga Bi'rul Rumah. Kalau pergi ke Madinah, mintalah agensi kita bawa satu tempat yang mana telaga rumah ini masih ada telaga yang dibeli oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu an dan diwakaf kepada orang Islam. Air orang Islam tak perlu beli sekarang ni, ambillah air itu. Maka orang Yahudi sebelum ni dia jual air lumpuh
Syarikat air orang Yahudi di Madinah lumpuh. Lumpuh habis. Orang Islam tak payah beli dah. Tak nampak ni. Ni sambutan Hijratul Rasul. Semangat kuah. Kuah dari sudut mana? Kuah dari sudut ekonomi. Monopolikan segala bentuk ekonomi disusun oleh Nabi SAW. Ini berperanan menguasai pasar. Ini berperanan menguasai dari sudut air contohnya. Keperluan asasi. Allah lahirkan Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Habis lumpuh syarikat air orang Yahudi habis. Sehingga semua telaga-telaga yang ada di Madinah dia jual habis kepada Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Bila sampai pada Sayyidina Osman terus wakafkan. Institusi wakaf. Disebut dalam Islam institusi wakaf yang diberi peranan dalam memajukan ekonomi. Orang Islam dah selesa dah. Telaga tu sampai sekarang ada lagi. Di tepi telaga ni ada tempat orang jual buah kurma. Biasa jemaah orang Malaysia jarang sikit. Tapi berpagar kita minta keizinan supaya masuk dan telaga Bi'ru Rumah ini, Bi'ru tu telaga lah. Kita sebut Bi'ru Rumah. Ada batang paip punya besar. Dia sudut air tersebut. Masih berperanan sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kesan daripada berjayanya Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Ini kuah nama dia. Abdul Rahman ibn Auf, kuah dari sudut menguasai ekonomi. Ini kuah. Itu sebab hurai kuah ni panjang huraiannya oleh ulama. Kuah dari sudut. Kuah dari sudut mana? Itu disebut antakunal kuah. Kuah dari sudut mana? Kuah. Jadi kalau orang Islam mewakafkan wakaf untuk perubatan, kan? Orang Islam ada di bawah institusi Baitul Mal yang berperanan, peranan yang betul-betul nak memajukan orang Islam. Jadi orang Islam kalau perubatan, ya Allah balas, majanan, free. Orang yang hemodialisis, free. Siapa? Bawa Baitul Mal. Ni sakit jantung, ya free, gitu. Nak kemo, free. Semua free. Kalau kita pergi pula hospital swasta, dia tengok insurans kita. Cek sana, cek sini, baru seminggu, dah habis lah dia kata. Dah habis. Bagi hospital besar Melaka. Macam mana? Panggil ambulans. Ambulans dia tak boleh pakai. Sebab insurans tak boleh cover. Kecuali top up lagi. Nampak insurans ni. Cek sana, cek sini, baru seminggu, habis dah 20,000. Habis dah 200,000. Kena top up. Kalau tak boleh. Insurans, tak ada insurannya kita. Oleh sebab itu, kuah dari sudut wakaf. Ini perlu dipahami. Institusi wakaf. Kuah. Ini kuah. Orang Islam mewakafkan senjata. Betul. Dalam peperangan dulu, macam mana orang Islam ni boleh berjaya kerana orang Islam sistem wakafnya baik. Bukan boleh. Bukan sewenang-wenang kita boleh dapat senjata yang canggih-canggih. Zaman Rasulullah berapa ramai bala tentera, berapa ekor unta yang diperlukan, berapa ekor kuda yang diperlukan, berapa banyak kemah yang nak didirikan. Ini memerlukan kewangan yang cukup. Sistem wakaf, kuah namanya. Kuah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama balik kita. Ini cerita kuah. Kalau ikut tafsir, kuah ni panjanglah kuah. Kuah ni diuraikan oleh ulama begitu panjang menerusi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok kitab kita dulu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Man rama sahman fi sabilillah kaman a'taqa raqabatan. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Imam Nasa'i dan Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Sabda Nabi SAW, barang siapa melontar ia akan anak panah di dalam perang sabilillah, ini perang kuffar,
Kerana meninggikan agama adalah ia seperti orang yang merdekakan sahaya. Ini di sudut kuah, di sudut apa? Di sudut kepakaran. Kalau zaman sekarang ni pakar menembak. Pakar menembak. Kita ada pakar meninggal, dah meninggal dunia pula dah. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Dia niat tu betul nak jadi pakar. Untuk ada kuah ni. Tapi umur tak panjang. Jadi kuah di sini iaitu orang Islam ni dia segala-galanya hebat begitu. Jadi kalau dia pakar di sudut memanah ni, ilmu dia ni dia kena teruskan. Kalau Allah dah bagi dia ni, bila tepat di sudut tembakan dia, tepat di sudut dia panah, dia tak boleh kepakaran ini dibiar begitu sahaja. Mesti diasah kerana ini adalah kemuliaan yang Allah beri. Oleh sebab itu dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bila memanah tepat pada sasarannya dan dia meninggalkan, maka dia telah meninggalkan ajaranku, begitu. Mana orang Islam tak boleh sewenang-wenang dah ada kepakaran ini perlu digilap. Perlu digilap. Tu berlatih memanah hebat. Di negara kita ni ada perempuan pandai manah kan. Hebat. Tepat begini. Ini Allah berikan. Andainya ketika mana tidak ada alat semua peluru minyak dah tak ada. Minyak kering. Nak pakai apa? Satu tahap nak kiamat, minyak dah tak ada. Bila minyak tak ada, habislah semua lumpuh. Minyak tak ada. Maka kembalilah semula, iaitu menggunakan senjata, pedang, panah dan sebagainya. Tombak. Mustahil? Tidak mustahil. Apa yang disebut oleh Nabi ni benar. Tak mustahil. Tak mustahil. Tak adalah macam cerita kita tengok dalam YouTube, dia guna apa? Dia guna biji kentang dengan limau. Boleh jadi sambung pusing kipas, itu tipu. Pergi ambil tengok. Betul. Kalau kita ambil buah limau ataupun guna magnet, sekejap boleh lah. Nebung kipas. Pakistan ni menipu. Buah biji kentang dengan limau. Cucuk keluar api. Keluar tenaga elektrik. Dia tu habis tutup. TMB tak ada lah. TMB tak ada. Percuma orang tanam ubi kentang. Semua orang tanam begini. Boleh tapi sebentar gitu. Tenaga ni. Sambung balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam mengajarkan kita ni supaya berinovasi. Islam mengajarkan kita berinovasi, iaitu al-qudrah alal jundiyah nama dia. Kita ada kekuatan di sudut ketenteraan. Kita mesti ada hebat di sudut ketenteraan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, kekuatan di sudut ketenteraan dan persediaan yang rapi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Qasas ayat 83, tilkad darul akhirah, itulah akhirat, naj'aluha, kami jadikan akhirat tu lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, mereka tidak menghendaki ketinggian, makna disanjung-sanjung, dipuji-puji di muka bumi, wala fasadan, tidak melakukan kerosakan, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahannya iaitu disediakan orang yang bertakwa. Ulama menyatakan berdasarkan firman Allah Taala dalam suratul Qasas bahawa mereka yang maju ke hadapan, berada di saf yang hadapan, mempertahankan negara bertujuan kerana mencari redha Allah, bukan kerana nak dapat pangkat dan disanjungkan oleh manusia, tetapi kerana Allah mempertahankan sebuah negara Islam, Allah muliakan mereka. Nak mempertahankan ini sehingga disebut ar-ribad. Ribat itu duduk di sempadan-sempadan negara, mempertahankan negara daripada dicerobohi oleh musuh. Pahalanya besar. Ini tentera-tentera yang berjaga siang dan malam
demi mempertahankan negara daripada dicerobohi oleh musuh, pahalanya besar. Pakar di sudut menembak, pakar di sudut, masing-masing ada kepakaran. Tentera ni ada kepakaran masing-masing, kan? Ada kepakaran masing-masing. Ada kepakaran bahagian ini, ada kepakaran bahagian ini, ada kepakaran, bukan semua pakar menembak semua. Masing-masing ada kepakaran yang dilatih. Dan kepakaran ni dari sudut ketenteraan tidak boleh diberitahu kepada awam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khid'atu al-harbu khid'atun. Peperangan adalah tipu daya. Iaitu mesti ada strategi. Dia tak boleh semua rahsia ketenteraan tak boleh diberitahu gitu. Takkan nak tunjukkan tentera macam ni. Jangan disebut pula tidur makan tidur. Dah. Ketenteraan dia ada kerahsiaan dia. Tak boleh semua beritahu. Habislah negara begitu. Habislah negara. Tujuan begitu, adakah tujuan untuk mencari rahsia ketenteraan? Begitu. Bila rahsia ketenteraan sudah terbocor, habis kita. Al-harbu khudu'atun. Al-harbu khudu'atun. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sama balik kita. Dan seterusnya lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, allimu auladakumul sibahata war ramya bisiham wal mar'ata. Allimu mar'ata. Apa yang diajarkan mar'ah tu? Al-mighzal. Allimu auladakum as-sibahata war ramya bisiham wa ta'atab allimu mar'atal mighzal. Begitu dia atap ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan oleh kamu akan segala anak-anak kamu akan berenang. Dah belajar berenang. Kuat macam tu berenang Jeffrey tau. Begitu. Ada ke depan, dia bukan senang begitu Kuat ni. Ni begini, ni kuat. Orang Islam ni gagah perkasa. Jeffrey pergi tengok berenang macam ni, tenggelam terus. Ini kekuatan, kekuatan bagi orang Islam ni kuat begitu. Itu tujuan berenang. Berenang ni bangsa lain pula lebih ke hadapan kan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umat dia supaya kuat. Dia antara nak bagi kuat, dada kuat, semangat kuat, keyakinan diri kuat, di antaranya as-sibahah. As-sibahah iaitu berenang. Kemudian war-ramya. Ar-ramya. Apa ramya? Memanah. Dan melontar dengan anak panah, manahlah. Dan ajarkan isteri kamu pula. Dan akan perempuan mighzal. Ghazala ni ialah menenun. Ghazalan. Mighzal dibacakan baris bawah mimnya. Asalnya ialah ghazal. Ghazal ialah menenun. Menenun. Mana ajarkan isteri ni pandai menjahit lah. Dalam kitab saya ni perempuan mukatabah. Mukatabah yang jauh apa? Mukatabah. Mighzal ni menenun asalnya, menenun. Mana perempuan ni pandai menjahit. Begitu. Pandai menjahit. Macam mana boleh jadi mukatabah tu? Sebab dalam bahasa Arab mighzal bi kasri mim ay al-ghazal. Ghazal. Dan harus dibacakan berbaris atas mim magh dan zai itu juga berbaris atas maghzal. 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 Kerana menjahit menenun itu adalah layak bagi perempuan. Nama tu. Menenun. Dan ini syarah hadis dia. Syarah hadis ni, hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Saya riwayat dan menyebut bahawa menenun itu layak bagi perempuan. Mukatabah ni wallahu alam. Ada yang lain tulis menenun? Ada? Tak ada. Dia tulis apa? Itu betul lah kan.
Menenun. Tak betul Jawi kita ni mukatabah. Menenun lah. Rumi tulis menenun. Tu betul. Rumi tu betul. Jawi ni tak betul. Iaitu ajarkan perempuan, isteri-isteri kamu ni pandai menenun. Kemudian kalau zaman sekarang pandai menjahit, begitu. Menjahit lansir aja dah boleh cari makan. Jahit lansir je kan. Siapa nak menambahkan kewangan tu kalau kita kira. Mudah jahit lansir. Belajar 2 jam sudah boleh jahit lansir. Lelaki perempuan pun boleh. Dalam Radio Hakim. Radio Hakim jahit lansir. Ini disebut oleh Nabi SAW. Apa tujuan ni? Supaya orang Islam ni ada kerja. Jangan di rumah termenung aja. Termenung. Anak dah tak ada. Yang suami pula, yang suami pergi berjalan entah mana-mana. Mengaji pula, lambat balik pula tu. Isteri ni buat apa kat rumah? Tak ada apa. Tengok TV je. Tengok handphone. Tengok lama mengantuk, tidur. Begitu. Tak ada macam tak ada kerja. Islam tidak begitu. Islam tidak membenarkan umatnya membuang masa. Orang Islam mesti ada kerja. Mesti ada kreatif gitu. Ini disebut dalam hadis kita ni. Aduh. Kerja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan berdasarkan hadis ini, ulama menyatakan belajarlah berenang, belajarlah memanah, mengajarkan kita ada sifat berpasukan. Ada sifat berpasukan. Dan Nabi SAW melarangkan umat dia ni melakukan perkara-perkara ini. Sebagaimana Nabi mentafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 105, alaikum anfusakum, lazimilah diri kamu, alaikum atas kamu sekalian, anfusakum, akan diri-diri kamu ni bersifat, ada sifat kemasyarakatan. Oleh sebab itu Nabi SAW tafsirkan ayat dalam surah Al-Ma'idah, i'tamiru bil ma'ruf, lazimilah diri kamu menyuruh melakukan kebaikan. Kita nak suruh kebaikan ni seorang-seorang tak boleh, mesti berkumpulan. Wantahu 'anil munkar, cegahlah kemungkaran. Kalau kita seorang-seorang pergi jumpa budak muda ni, dia jangan buat, apa hal bang, apa hal? Tapi kalau ramai-ramai datang, apa hal kau orang semua ni? Tak ada apa, tak ada apa. Naik motor belah. Tapi seorang-seorang, kita pula di belah sah ya. Dia pun jegil. Dia jegil pula kat kita sebab kita seorang cuba ramai-ramai. Itu sebab dalam hadis menyebut wantahu 'anil munkar, kena berjamaah. Hatta idza ra'aitum syuhan wa muta'an, sehingga apabila kamu melihat orang yang kedekut, wa hawa muttaba', mengikut hawa nafsu, wa dunya mu'assirah, wa ijab kulli zi ra'yin bi ra'yih, orang yang merasa hebat dengan pandangan dia, ni takjub. Fa alaika bi nafsika, lazimilah diri kamu, wada'an hal ankal awam, tinggalkan semua ni. Berdasarkan hadis ini, ulama menyatakan ini akhlak iaitu kalaulah orang ni kedekut, tidak menafaqahkan fi sabilillah, maka amal jama'i tidak akan dapat dilaksanakan. Macam Tuan Imam kita beritahu, kita nak buat program untuk anak-anak yatim. Kalau tak ada orang bagi sumbangan, tak ada lah, dapatlah RM2 seorang. RM2 seorang. Kalau hari ni masuk 50 sen. Ataupun masuk RM1, cari ada balance tak? Ambil 50 sen, masuk 50 sen. Katakan begitu. Berapa orang dapat? Dapatlah RM2 seorang. Macam hari raya. Tapi kalau orang manfaat, amal jama'i. Amal jama'i. Memanah, berenang kan? Memanah nanti mesti ada berkumpulan. Kalau seorang-seorang memanah, sekejap je panah 2-3 balik ya. Kalau berkumpulan, dia ada semangat. Ini disebut oleh ulama berdasarkan hadis ini. Dan hawal muttaba' yang dilarang oleh Nabi SAW, iaitu mengikut hawa nafsu. Kalau orang ini mengikut hawa nafsu,
membelakangkan yang sebenar, tidak mengikut Quran dan sunnah Nabi SAW, amal jama'i kita tak dapat. Tapi kalau semua ikut Quran dan sunnah Nabi, ikatan ukhuwah di kalangan orang Islam ni dia. Tapi kalau kita ketepikan Quran dan sunnah, berpecah habis. Tak ada ukhuwah. Dan yang ketiga, ad-dunya mu'assirah. Kalau dunia yang memberi kesan pada diri dia, bukan amal akhirat, maka amal jama'i tidak akan dapat kita. Oleh sebab itu, kita memanah kerana mencari redha Allah. Kita berenang kerana mencari redha Allah. Maka kekuatan dapat digarapkan dan menunjukkan kekuatan umat Islam. Ini dihuraikan oleh para alim ulama. Sambung lagi kita. Dan seterusnya lagi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini. Ajarlah isteri kamu. Mana perempuan ni boleh bekerja. Sehingga dibahaskan oleh ulama keadaan ataupun berkaitan perempuan yang bekerja. Ataupun disebut hukum fiqh az-zawjatul muwazzafah, iaitu isteri yang bekerja. Ataupun al-mar'atu al-zawjatul muwazzifah, isteri yang bekerja. Adakah perlu diberikan nafkah? Nafkah isteri yang kerja ni. Kita kata aku izin kau kerja. Itulah nafkah kamu. Adakah isteri dia berhak juga mendapat nafkah? Ulama menyatakan bahawa isteri berhak mendapat separuh nafkah. Sebab di waktu siang dia bekerja. Siang dia bekerja. Di waktu malam dia tak kerja. Tapi waktu malamlah dia menyediakan makanan. Waktu malamlah dia pergi lipat kain. Waktu malamlah dia pergi, walaupun dia masukkan dalam mesin basuh, angkat baju pergi sidai dan sebagainya, ini dia dah tu melayani suami. Maka dia berhak mendapat separuh nafkah. Kalau satu hari contohnya nafkah dia ialah sebanyak RM30, maka dia berhak mendapat RM15. Berhak mendapat kerana dia berkhidmat dengan suaminya pada waktu malam. Betul. Sediakan air dan sebagainya. Ini dia, kecuali perempuan ni ibrak. Dia kata tak payahlah bang, dia kata yang duit tu abang pergilah buat untuk lain. Dia ibrakkan. Mana dia lepaskan. Dia kata tak payahlah bang, tak payah. Saya pun dah ada gaji. Tak apa. Ini namakan ibrak, nama dia. Diibrakkan. Dibenarkan hukum. Orang suami isteri begitu. Kalau dia kira-kira suami pula pakai. Abang saya nak juga nafkah. Kereta pun dia bayar, taskar pun dia bayar, duit van pun dia bayar, semua dia bayarkan. Gaji dia sikit. Isteri, ini hak saya bang. Jangan usik, dia kata. Pakai. Pakai. Ini saya punya, tak boleh. Saya tak bagi. Macam tu takkan harmoni rumah tangga. Kena 2 tahun, dah pergi mahkamah syariah minta cerai. Tak pasal. Kahwin pula dengan orang lain, pun perangai macam itu juga. Cerai lagi. Kahwin dengan orang lain, perangai macam itu juga. Sampai kiamat. 10 suami takkan boleh bahagia punya. 10 dah suami. Itu dia kena faham. Nafkah ni apa itu nafkah? Adakah diberikan nafkah ni tiap-tiap bulan RM300? Nafkah ni ialah makan minum. Disediakan tempat tidur dia, tempat tinggal, disediakan makan minum. Mana suami berikan beras, suami belikan beras, suami belikan juga untuk ini apa, basah, kering, contohnya beras, gula, tepung, kopi, Milo, Nescafe. Ini nafkah. Siapa beli beras? Dia kata memang suami. Siapa beli tepung? Ya suami. Siapa beli gula? Suami. Semua ni suami sediakan. Tapi dia tak bagi saya lah tiap-tiap bulan RM300. 300. Dia tak bagi saya nafkah. Makan? Makan. Ya makan. Minum? Ya minum. Tapi dia tak bagi nafkah. Apa itu nafkah? Nafkah ialah makan minum. Makan minum. Makan minum. Tapi suami isteri ni perlulah bersifat tasamuh. Kata. Kalau tidak sampai kiamat akan bahagia. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini. Yakni kerana bahawasanya Allah Ta'ala kasih kepada orang mukmin yang mempunyai pekerjaan. Nampak ni? Allah cukup suka orang Islam yang ada pekerjaan. Allah tidak suka orang Islam yang tidak ada pekerjaan.
Oleh sebab itu, apabila seorang ni bekerja, ianya jalbul muru'ah wa taqdirul ghail. Iaitu, kalau dia ada kerja, maruah dia. Maruah. Kalau suami tak ada kerja, pun tak ada. Kena maki dengan isteri je. Tapi suami ada kerja, dia ada maruah. Kalau orang ni ada kerja, dia ada maruah. Sebagaimana yang diriwayatkan ada seorang lelaki, anna rajulan sa'ala Muawiyah. Laki ni tanya kepada Muawiyah radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu, dan semayang tarawih sebanyak 100 rakaat. Semayang tarawih 100 rakaat. Surau dujung ni buat 100 rakaat. Tok imam seorang tinggal. Bila-bila belakang pun buatlah sini tok imam. Ni sunat Muawiyah 100 rakaat. Allah 100 rakaat. Dijanji masuk syurga penulis wahyu. Turun wahyu, Rasulullah panggil Muawiyah, tulis wahyu ini. Sebab dia pandai menulis. Pandai menulis. Tulis wahyu. Semayang tarawih 100 rakaat. Kita 8 rakaat pun bising. 20. Sekarang ustaz dia kata tak boleh buat 20. Bila 20, ramai balik. Ramai balik. Lain kali jangan buat 20, buat 100 dulu. Mana kalau dia balik, dia akan balik ketika mana? 40 baru dia balik. 40 baru dia balik. Susah sekarang ni. Nak kembali balik 20, ma'assalamah lah. Nak kembali balik 20, susah. Sebab dia ada dia dah program kat kepala 88. Memang payah. Sekarang 20 memang payah. Kampung, pekan, nak balik 20 susah. Oleh sebab itu 8 rakaat kena panjang seperti 20. 8 rakaat habis 9.5. Habis 9.5. Campur tahlil habis 10.5. Campur tahlil 10.5. Itu baloi. Dia tak nak tahlil, itu terpulang dia. Tapi habis 9.45. Itu fair. Atau habis pukul 10. Oh, dia kata tak 20 pun, habis pukul 10 jangan main-main. Dia kata. Habis pun sama lah. Lama berdiri. Sama balik kita. Bila lelaki ni tanya Muawiyah, ma ta'uddu al-muru'ata fikum? Apakah yang dibilang, dikira orang itu bermaruah di kalangan kamu? Qala al-hirfah. Iaitu ada kerja. Was-sun'ah. Ataupun dia ada kemahiran sesuatu. Membaiki, membuat dan sebagainya. Qila wa mal muru'ah? Qala al-afafid din. Jaga dalam agama ni. Islam ni, kita kena afaf. Bersihkan dia. Jangan dicemar oleh sesiapa pun. Wa islahul ma'isyah. Ini dia. Kehidupan kita ni sentiasa diperbaiki. Ini dia orang Islam. Dan begitu juga diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda berkata, inna min aqlir rajul, sesungguhnya terbilang lelaki yang bijaksana, yang berakal, istislahu ma'isyatihi, sentiasa memperbaiki kehidupan dia. Sentiasa memperbaiki. Bagaimana nak menambahkan pendapatan. Ini orang yang baik. Sebagaimana menerusi hadis kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kerana orang yang bekerja ini, i'marul lil ardi. Dia memakmurkan bumi Allah. Wa islahul laha. Dan mengislahkan muka bumi Allah ni, ini adalah dikira menyahut surat Allah. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 62, huwa ansha'akum minal ardi. Dialah yang telah membiakkan kamu di muka bumi ini. Tumbuh mana kita ni hidup. Wasta'marakum fiha. Allah minta supaya kamu makmurkan muka bumi ini. Makmurnya sama ada ditasyri'kan kita bernikah. Bila kita berkahwin, ada zuriat membiak. Dan berdasarkan ayat Quran surah Hud ini, suruhkan kita bekerja. Sama ada berniaga, sama ada bercucuk tanam dan seumpamanya. Tetapi kita hendaklah jaga adab-adab ketika kita bekerja. Adab-adab mesti jaga supaya dengan adab-adab tersebut barulah kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Ini dalil yang suruh kita bekerja. Kerjalah yang boleh memberi manfaat. Boleh memberi manfaat. Dan seterusnya lagi, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Dan murka ia akan orang yang batal. Batal ni memang tak ada kerja lah. Ataupun disebut bahasa Arab mutasyakki'. Mutasyakki' ni lepak-lepak. Siapa pergi lepak sana? Budak-budak. Siapa dia? Orang Islam. Bangsa Melayu. Allahu Akbar. Lepak sana, lepak sini. Tak ada apa kerja. Islam tak suka begitu. Islam tidak suka orang yang buang-buang masa. Itu bukan orang Islam. Orang Islam ni sentiasa ke hadapan. Sehingga disebut oleh ulama, man istawa yaumahu fahuwa maghdubun. Kalau dia ni statik aja, hari pertama, hari kedua sama aja, ini orang yang rugi. Wa man kana amsuhu khairan min yaumi fahuwa mal'un. Semalam lebih baik daripada hari ini, mal'un. Nampak ni? Dilaknat. Mana orang Islam ni berinovasi. Semakin hari semakin hadapan. Semakin hari semakin hadapan. Oleh sebab itulah Abdul Malik ibn Umair radhiyallahu an telah berwasiat seorang laki kepada anaknya dan berkata, ya bunayya in istata'ta an takuna al-yawm khairan minka amsi wa ghadan khairan minka al-yawm faf'al. Wahai anak kesayanganku, kalau kamu boleh buat, hari ini lebih baik daripada semalam dan besok baik daripada hari ini, itu hendaklah kamu teruskan. Ini yang diajar dalam Islam. Ini motivasi. Motivasi berdasarkan ayat Quran, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pandangan-pandangan para sahabat dan ulama-ulama muktabar, bukan ambil pandangan John lah, Kennedy lah, apa semua kan. Bagi motivasi berkata Michael. Apa pergi ambil Michael? Ambil kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kita kalau bekerja ni, siapa kerja balik-balik malam pula pergi mengaji, penat. Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa. Berdasarkan hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minaz zunub zunuban la yukaffiruha as-siyam wala as-salah wala as-siyam wala al-hajj wala al-umrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna minaz zunub, sesungguhnya pada dosa-dosa ini, zunuban la yukaffiruha, ada beberapa dosa yang tidak akan terhapus dengan disebabkan salat, disebabkan dengan puasa, haji dan umrah. Tercengang para sahabat, ada juga dosa tak terhapus ni. Nampak ni? Qalu fama yukaffiruha, apakah yang boleh menghapuskan dosa-dosa itu wahai Rasulullah? Qala al-humum fi talbil ma'isyah, kita sentiasa memikirkan tentang mencari rezeki. Kita keluar mencari rezeki untuk diri kita dan ahli keluarga, menghapuskan banyak dosa. Menghapuskan banyak dosa. Allahu Akbar. Islam ni banyak benda yang boleh kita dapat pahala. Semayang dapat pahala, puasa dapat pahala, zakat, haji, sedekah, cari rezeki juga boleh menghapuskan dosa dan mendapatkan pahala. Ini yang disuraikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha yuhibbul muhtarif, sesungguhnya Allah amat suka orang yang bekerja. Yuhibbul abdal muhtarif wa yuhibbul mu'minal muhtarif, dan Allah amat suka kepada hamba yang bekerja. Sebagaimana juga Allah amat suka kepada orang yang beriman bekerja. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Sama lagi kita. Jadi untuk mendapatkan istijlab mahabbatillah, menarikkan perkara yang disukai oleh Allah, iaitu mestilah ada kerja. Dan jangan menjadi battal, iaitu orang yang tak ada kerja. Yang tak ada kerja, lepak-lepak sana, lepak sini, langsung tak ada apa pun. Islam tidak suka sedemikian rupa.
Sambung balik kita kata. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Siapa batal yakni makna batal, bermain-main dan mensia-siakan umur. Dah tu minta mak, minta ayah, minta mak, minta ayah. Nak beli motor minta ke ayah. Nak tukar tayar minta ke ayah. Semua minta ke ayah. Tak berani minta ke ayah, minta ke mak. Dah besar panjang lah. Pergilah kerja, cuci kereta, kita tengok. Bangla je. Sana Bangla. Kedai minyak, Bangla. Cuci kereta, Bangla. Jual sayur, Bangla. Habis. Semua Bangla. Pasar Mosek, Bangla pun pandai pasar Mosek lah. Ni, Pasar Shilling, Bangla pun pandai. Apa yang orang Melayu ada? Itu. Ini memerlukan kepada reformasi. Gitu. Mesti orang Islam supaya produk orang Islam ni dipandang mulia. Dipandang mulia. Ini dalam Islam. Dalam Islam, kalau kita baca kitab, mengajarkan orang Islam ni supaya bekerja. Jangan malu. Ni malu. Malu. Macam tak ada idea lain. Orang ni jual nasi lemak, sebelah ni jual nasi lemak. Orang ni jual goreng pisang, dia jual goreng pisang. Macam mana tu? Orang jual air tebu, dia pun jual air tebu. Buatlah air lain. Air kurma contohnya. Kan? Kurma. Tak payah kurma madu. Buat kurma. Kurma macam-macam lah. Kurma Hira, dia kata. Kurma Hira pula. Bila pula datang gua Hira ada pula. Ada kurma kan? Macam mana Jeffrey ni gua, ini kurma Hira. Kurma Hira. Rasalah dulu. Rasa. Inilah kurma Hira nama ni. Perbagaikan. Perbagaikan. Supaya orang Islam ni ada kreatif sikit. Ini disebut dalam kitab kita. Dan pada setengah riwayat ni dia tambah. Dia tambah dalam riwayat. Sebenarnya tak ada kena-mengena dalam bab ini, sepatutnya disebut dalam bab taat kepada kedua ibu bapa. Selepas ni, iaitu tajuk kita berbakti kedua ibu bapa. Tapi dimasukkan juga ni. Dalam satu riwayat, bahawa riwayat ni sambung. Dia masuk juga riwayat ni. Apa riwayat? Wa idza da'aka abawaka fa'ajib ummaka. Dan apabila menyeru akan dikau oleh dua ibu bapa engkau, maka perkenan olehmu akan ibu engkau. Yang ni dahulukan jawab seru ibu. Nampak ni? Sepatutnya dia tak ada kena-mengena dalam bab ini. Saya rasa dia tersilap sebenarnya. Pengarang ni sepatutnya masukkan dalam bab yang di belakang ni. Cuba tengok bab belakang ni. Bab belakang ni taat pada ibu bapa kan? Macam termasuk kan? Termasuk. Sebab tajuk belakang ialah fadilatu birrul walidain. Kelebihan taat kepada kedua ibu bapa. Sepatutnya masuk sana. Ni cerita bab memanah kan. Tajuk dia ialah kelebihan memanah gitu. Kelebihan memanah. Tak apalah kita bacalah, mungkin tersilap. Mungkin tersilap. Riwayat ni panjang. Sebenarnya dia separatekan, dia bahagikan. Sambung balik. Sepatutnya ambil letak di belakang. Dan berdasarkan hadis ni, tak apa kita urai juga. Berdasarkan hadis ni, bila mak bapak kita, kedua ibu bapa ni panggil kita, nak dahulu siapa? Dahulu ibu. Ayah panggil, ya taat pada ayah. Ibu panggil, ibu dulu. Sebab setitik air susu ibu, tidak ada seorang boleh buat. Setitik. Setitik air susu yang kita minum, tidak ada. Bapak pun tak boleh buat. Oleh sebab itu, dia telah membesarkan. Dengan setitik, bukan setitik kita minum susu ni, lebih daripada setitik. Sehingga menjadi darah daging. Oleh sebab itu, ibu perlu didahulukan. Ibu perlu, dan dialah yang mengandung. Dalam keadaan penat semua, dia tanggung. Cakap kat suami, penatlah budak ni dalam ni menendang-nendang. Biasalah lelaki. Ada kita cakap. Biasa lelaki. Takkan tadi dah scan anak lelaki. Perempuan ni yang terasa. Dia pusing punya laju. Tenang sana, tenang sini. Ni lahir sekarang ni. Gagah perkasa.
mak yang mengandung anak lelaki. Ni ramai lelaki ni tenang sana mak dia, tenang dalam perut ni. Aktif dalam ini sakit perut ni, kena tenang, senak dan sebagainya. Nak tahan pasal apa? Ibu. Ibu mesti diutamakan. Ayah ya utama. Ayah tetap kedua ibu apa, tapi yang pertama ialah ibu, dia kata. Berdasarkan hadis Nabi. Huraiannya ialah bab yang seterusnya. Dia akan lagi panjang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ar-ramyu 'alal gharad kar-ramyi 'alal jihad. Ini kita sama akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. In qila zurtum bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Qulu raja'na bikulli khairin wajtama'al far'u wal usulu. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Laulaka ya zinatal wujudi ma taba aishi wala ujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Aya layali ridha alaina udi liyakhdar minki udi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Udi alaina bikulli khairin bil Mustafa tayyibil jududi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Billahi silni fidaka ruhi zubtu minal hajri wassududi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad
يا رب صل عليه وسلم. أنا الذي همت في هواكم يوما أراكم يكون عيدي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ثم الصلاة على نبينا وآله الركع السجود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام. اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم لا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله. أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعث عليها من قبورنا يا بعث وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.